Bismillahirrahmanirrahim. Bersua kita dalam satu siri perkongsian di Seminar Penyelidikan dalam Pendidikan 2020, yang mana saya akan menyampaikan satu tajuk Pedagogical Content Knowledge (PCK) pelengkap amalan profesional guru pelatih semester 7 IPG Kampus Sarawak Miri. Dalam kajian ini kita lihat saya telah pun membawa seramai 4 kumpulan pelajar IPG Kampus Sarawak dijadikan sebagai sampel dalam kajian ini. Umum mengatakan bahawa satu program latihan di lapangan ini adalah satu amalan profesional yang bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan, kemahiran dan pengalaman sedia ada dalam dengan amalan sebenar dalam tugasan guru permulaan. Jadi apa yang kita lihat di sini adalah proses pembinaan insan guru dalam amalan profesional ini terdiri daripada 3 kata kunci utama, yaitu ilmu profesional keguruan, dia ada teori, dan ketika inilah mereka mempraktiskan apa yang telah mereka pelajari di dalam bilik darjah, dalam siri kuliah, dan kini mereka berada di lapangan, yaitu di sekolah, untuk menyampaikan PDP itu tadi. Dan semua ini dirangkumi dengan satu siri refleksi untuk menambah kebaikan, untuk menambah kemahiran mereka dalam menyampaikan ilmu pengetahuan itu. Jadi amalan profesional ini memberi peluang pada guru pelatih untuk membina keyakinan, untuk memberikan satu jati diri, satu ketahanan, satu sifat kepimpinan dan nilai profesional guru itu. Jadi dalam rangkuman ini, seandainya mereka menguasai sepenuhnya, niscaya mereka akan menjadi seorang guru yang betul-betul bersedia untuk dipasarkan di sekolah satu hari nanti. Jadi ke arah merealisasikan hasrat untuk menghasilkan guru yang kompeten ini, maka Kementerian Pendidikan Malaysia telah memberikan satu tanggungjawab penuh kepada IPG untuk mengeluarkan guru yang mampu menggalas amalan tersebut. Jadi kompetensi dan kualiti guru pelatih ini ditentukan dengan keberkesanan pelaksanaan PDP itu. Jadi PDP inilah yang kita nak lihat. Dalam kajian inilah saya nak melihat bagaimana keberkesanan itu betul-betul mantap dalam 4 kumpulan utama di IPG Kampus Sarawak ini. Jadi adakah, bila kita fikirkan semula, adakah kita ini individu yang mempunyai bakat semula jadi untuk menjadi guru? Jawapan dalam penulis sebelum-sebelumnya mengatakan tidak. Guru ini haruslah dilatih, haruslah diberi peluang, harus meningkatkan pengetahuan mereka dan kemahiran untuk mengajar mata pelajaran tertentu, khususnya mengajar kanak-kanak ini mempunyai satu kemahiran yang sangat tinggi. So, pengetahuan tentang mata pelajaran diajar merupakan satu faktor penting dalam menentukan keberkesanan PDP itu. Jadi sebab itulah saya nak mengutarakan nanti PCK Pedagogical Content Knowledge guru itu, supaya apa yang disampaikan itu sampai kepada pelajar. Jadi pengajaran kesan merupakan aspek penting dalam meningkatkan hasil pembelajaran. Keberkesanan guru menyampaikan PDP itu menyumbang meningkatkan hasil pembelajaran itu. Jadi kalau kita lihat PCK ini tadi, jelas menunjukkan content knowledge dan pedagogical content knowledge itu dicantumkan dalam matematik dipanggil subset PCK itu. Jadi jika seseorang guru itu mempunyai content knowledge yang baik, pedagogical content knowledge yang bagus, maka pasti ia akan berkebolehan menyampaikan ilmu itu dengan baik dan kesan kepada pelajar. Jadi pengkaji melaksanakan kajian ini dengan taksiran skor min berdasarkan kepada Nunli dan Bertis dengan menginterpretasikan min dalam bimbingan dan amalan ini dengan menggunakan satu jadual ini. Jadual ini kita nak gunakan dalam kajian ringkas ini. Jika nilai min itu 4.01 hingga 5, ia mempunyai satu pencapaian aras tinggi. Dan jika 3.01 hingga 4.00, ia mempunyai aras sederhana tinggi. Dan jika pada paras 2.01 hingga 3.0, ia mempunyai satu aras sederhana rendah. Dan jika 1.00 hingga 2.0, ia merupakan satu pencapaian yang rendah. Dan bila kita lihat dalam kajian ini, saya melihat kepada 4 bahagian kajian yang diutamakan, itu dari sudut perancangan. Selepas mereka merancang, mereka laksanakan,
selepas mereka laksanakan, mereka buat satu amalan refleksi, dan akhirnya mereka membuat satu sikap dan saksiah itu. So, 4 konsep utama ini yang dilihat dalam kajian ini. Okey, mengikut kumpulan, saya pecahkan dapatan ini. Pengajian matematik, perancangannya 4,54. Ini min ya. So, pelaksanaan selepas mereka merancang, pelaksanaan itu pada paras 4,53. Dan amalan refleksi pula mempunyai min 4,58 dan sikap dan saksiah mereka sangat tinggi, iaitu 4,62. Dalam pengajian seterusnya, pengajian bahasa Iban, perancangan mereka 4,5. Bukan bermaksud rendah. So, bila mana kita lihat tadi, kita telah melihat satu jadual pada paras 4,01 hingga 5 merupakan satu pencapaian yang amat baik. Dan amalan pelaksanaan mereka 4,89, dan amalan refleksi 4,75, dan sikap dan saksiah mereka juga tinggi, iaitu pada paras 4,72. Kumpulan yang ketiga, pengajian bahasa Cina, mereka mempunyai perancangan. Hasil soal selidik itu menampakkan perancangan mereka juga baik, iaitu pada paras 4,25. Pelaksanaan mereka baik 4,75, amalan refleksi dan sikap dan saksiah mereka juga pada paras yang amat baik, iaitu mempunyai kadar min 4,0 dan ke atas. Menurut pengajian pemulihan pula, mereka mempunyai min, pelaksanaan, amalan refleksi dan sikap juga mempunyai pada paras 4,0 dan ke atas, iaitu sangat baik. Dan kalau kita lihat, sangat baik di sini merujuk kepada yang baik daripada yang baik itu adalah dari sudut pelaksanaan. Mereka nampaknya telah berkeyakinan tinggi untuk menyampaikan PDP itu dengan lebih berkesan. Jadi sebagai rumusan, bila kita lihat daripada 4 kumpulan ini, ternyata bahawa sikap dan saksiah mereka sangat baik. 4,55 menghampiri 5,0. Mereka sudah berkeyakinan, barangkali mereka sudah melalui siri praktikal yang kedua. Mereka juga baik dalam amalan refleksi, pelaksanaan dan perancangan. Mereka mempunyai pada min 4,0 dan ke atas. Jadi kalau kita lihat satu persatu perancangan, mereka melihat kesesuaian menulis isi pengajaran sangat baik, 4,8. Ternyata apa yang diajar di bilik kuliah, mereka telah pun mempraktikalkannya dalam siri menulis isi pengajaran yang ingin disampaikan. Begitu juga dengan kesesuaian memilih nilai, sangat baik, 4,7. Diikuti dengan ketepatan menulis objektif dan kesesuaian merancang dan kaedah dan strategik dalam PDP ini dalam skop perancangan. Sebab itu saya tandakan tanda right sebab ia melepasi pada paras 4,00. Okey, dalam pelaksanaan, bila kita lihat di sini, mereka amat mahir dalam menyampaikan set induksi sebelum memulakan siri pengajaran itu. Ya, menghampiri 5,0. So, begitu juga dengan penerapan nilai, perkembangan, pengurusan bilik darjah, teknik penyoalan dan sebagainya. Saya juga tandakan tik hijau di sana menunjukkan sistem ataupun kaedah pelaksanaan itu di atas 4,0 min dia. Dan begitu juga dengan amalan refleksi, semua pada kadar 4,0 ke atas. Dan yang terbaik di sini adalah mereka membina portfolio secara berterusan. Sangat baik, 4,7. Menulis refleksi, membina pemikiran reflektif dalam terhadap PDP itu. Dan yang terakhir, dalam kata kunci sikap dan saksiah, mereka juga mempunyai min yang sangat baik, 4,0 dan ke atas, khususnya dalam budi pekerti semasa interaksi dalam bilik darjah. Mereka sudah diterangkan bagaimana cara mereka berkomunikasi bersama pelajar, bagaimana cara mereka berinteraksi sesama rakan. So, mereka juga prihatin dalam pelaksanaan, prihatin terhadap pelajarnya dan penampilan hebat semasa bertugas. Dan sebagai kesimpulan,